Okey, jawapannya adalah zaitun ini dari sudut Al-Qurannya dia adalah pohon yang disandarkan dengan berkat. Okey, bila maksud dia al-kathratu fi kulli khair. Banyaknya kebaikan, banyaknya manfaat dalam setiap perkara. Okey, itu satu. Dari sudut Quran. Dari sudut sains pula, kenapa zaitun? Zaitun ini okey adalah makanan super functional food ataupun makanan yang bernutrisi tinggi yang mempunyai nilai antioksidan yang tidak ada dalam buahan yang lain. Okey. Okey, lepas ni Kak Cik akan breakdown lagi dengan lebih jelas. Cuma nak cakapnya apa yang ada pada zaitun, masya-Allah tuan-puan, kita tidak akan temui dalam buah-buahan yang lain. Maksudnya antioksida yang mana yang sangat hebat, yang sangat halus molekul dia tidak akan ditemui dan Allah hanya izinkan ada di dalam syajarah mubarakah. Okey. Tak apa. Okey, yang ni Kak Cik sekadar tunjuk sebab kita nak fokus di sini Okey. Lagi yang tengah masuk ni rugi, siapa masuk lambat rugi. Okey, bismillah. Tengok di sini zaitun, apa yang ada dalam makanan Al-Quran ini pelbagai Bukan kata kita tak boleh ambil semua, tapi kalau boleh bermulalah dengan syajarah mubarakah. Dalamnya ada antioksida terhebat, ada hidroksityrosol, ada oleokantal, ada oleoropin, lemak yang baik. Lemak yang baik ni yang paling penting dalam penjagaan sel. Kalau kita nak tahu dari sudut, kata dari sudut sainsnya. Okay, kalau dari sudut Quran, ia pohon yang diberkati. Pohon syajarah mubarakah. Okay, kemudian dia ada vitamin. Kemudian di sini dia punya kita panggil keyword serat dan prebiotik. Ini tak apa, slide ini nanti akan dikongsikan oleh Mimi insya-Allah. Okey, kita nak tengok next. Okey. Kenapa minyak zaitun kita? Okey, yang kat sini Kak Cik nak terpaksa tanya juga semua. Okey, sini semua dah jelas ke kenapa minyak zaitun kita ni yang PMZ ni lebih baik daripada minyak-minyak zaitun yang lain? Semua dah jelas ke belum jelas? Ada tak yang belum hadir PDU, KPEA? Mimi boleh share tak ke Mimi offline sekejap? Okey. Tak apalah Kak Cik ulang je Okey. First kali adalah minyak zaitun ni, okey, kalau kita tengok sebenarnya dekat pasaran di luar sana, okey, ada banyak grade. Okey, dan grade yang terbaik adalah extra virgin mechanically cold press. Okey, grade yang terbaik adalah extra virgin olive oil yang mana orang panggil EVO tu kan, extra virgin olive oil. Okay, so extra virgin bermaksud minyak zaitun itu adalah perahan yang pertama dan yang terbaik adalah dia tidak dipanaskan ataupun tidak melalui proses pemanasan. Kemudian yang kedua ni, dia tidak ditapis. Maksudnya dia ambil minyak zaitun tu seperti mana yang ditapis tu, dia hanya buang air dia saja, kemudian tidak bercampur. Okey, macam mana kita nak tahu tak bercampur tuan-puan dan mati Allah? Kalaulah pelanggan tanya, mudah, tunjuk saja. Kat botol ni ada USDA organik. Okey, dekat botol ada USDA organik bermaksud dia tidak bercampur, dia organik, dia memang asli, dia hanya minyak zaitun sahaja bila ada labeling organik. Kemudian yang terbaik adalah tidak di soft gel ataupun tidak dikapsulkan. Bermaksud zaitun itu kalau boleh memang menyentuh lidah kita. Kalau kita tengok pemilihan word yang dipilih oleh baginda Rasulullah adalah makan. Bila makan, Masya Allah, maka dia kena menyentuh lidah kita. Dia menyentuh lidah kita. Bukan ada orang makan nasi tapi dia telan, letak dalam kapsul telan, pecah di perut. Tidak ada tak ada orang makan ni dia tak menyentuh lidah. Biasa makan wajib menyentuh lidah. Kemudian kita ada nitrogen filling. Okay, nitrogen filling ni bermaksud masa kita isi zaitun ini, insya-Allah kita isi minyak zaitun ni, kita keluarkan oksigen. Oksigen ni yang akan menambahkan usia minyak zaitun ni. Contohlah selepas 24 jam diperah, zaitun ni diperah dan dimasukkan dalam botol. Kemudian kita seal dia, kita masukkan nitrogen, masa dia yang 24 jam tadi terhenti di sini. Masa dia terhenti di sini. Jadi bila kita buka tu,
okey, bila kita buka tu masa tadi bertambah jadi 25 jam, 26 jam. Okey, sebab tu yang terbaik adalah kita habiskan secepat yang mungkin minyak zaitun ni. Sebab apa? Sebab dia dah bila dia buka, okey, dia dah masuk oksigen, okey, dia dah mula teroksidasi. Ayat mudahnya lah kalau kita kupas apa ubi kentang ke apa carrot ke kan, lama-lama dia akan jadi hitam. Okey, yang hitam tu adalah proses oksidasi. Okey. Dan kelebihan yang lain adalah kita diproses tidak lebih 28 jam. Okey, tak apa. Tak penting sangat. Okey, Kak Cik nak tunjuk yang ada yang lebih penting. Okey. Dan jom kita tengok khasiat dan kelebihan minyak zaitun olive house. Masya-Allah, sorry. Okey. First kali antioksida. Kenapa orang nak sangat makanan tinggi antioksida ni? Okey. First kali kita kena faham, okay, antioksida dia menetralkan radikal bebas dan mencegah kerosakan yang ditimbulkan oleh radikal bebas terhadap sel normal. Okay. Okay, baca dulu. Okay, radikal bebas adalah molekul dan cenderung untuk ambil elektron dari sel yang lain. Okey, radikal bebas ni boleh datang daripada diri kita sendiri, boleh datang daripada kita punya phone, boleh datang kita punya wifi, boleh datang daripada kita punya TV dan sebagainya. Okey, di sekeliling kita ni penuh dengan radikal bebas, dalam tubuh kita pun boleh ada radikal bebas. Yang mana radikal bebas ni molekul dia tidak stabil dan dia ambil elektron daripada sel-sel yang lain untuk bagi dia stabil. So dia akan ganggu sel kita dan lama kelamaan tubuh yang tak tahan dia akan diuji dengan kanser dan sebagainya. So ni kita kena faham antioksida dulu. Yang kedua, okey, parti minyak zaitun kita, okey, ada vitamin A. Okey, vitamin A yang mana okey untuk PMZ ni, parti minyak zaitun ni tuan-puan dan hormati Allah, kita kaya dengan buah zaitun yang masak. Okey? So beza dia dengan minyak zaitun yang ni, minyak zaitun yang ni dia buah zaitun yang muda. Okey. So kalau parti minyak zaitun dia kaya dengan buah zaitun yang masak, yang mana buah zaitun yang masak tinggi dengan nilai beta karotin. Okey, maksudnya buah zaitun masak yang mana? Kita tengok ni, kita tengok di botol ni dia warna hitam. Okey, yang warna hitam ni. Alright. Okey, yang warna hitam-hitam tu yang masak lah tu. Okey. So okay, jelas Kemudian kita tengok yang ketiga, okey. Adanya minyak zaitun juga adanya vitamin D. Vitamin D, okey, vitamin D ni membantu penyerapan dan penggunaan kalsium dan fosforus. Di sini ada tajuk yang sangat penting. Okey. Yang mana ramai kita ni tak tahu, okey, kita ni tak tahu, okey. Kalaulah tidak ada vitamin D yang cukup, susah untuk tubuh kita ni nak guna kalsium dan fosforus yang dapat daripada makanan. So adanya vitamin D, okey, dalam minyak zaitun, fungsi kalsium, fungsi fosforus untuk pembinaan tulang ni, nak hasilkan protein untuk pembesaran, nak maintain tisu badan semua, nak kepada vitamin D. Macam mana nak guna info-info ni, Kak Cik akan share selepas ni. Okay, last kali kita ada vitamin E yang mana membantu melindungi lemak dalam tisu badan daripada pengoksidaan. Maksudnya dia akan jaga kesihatan sel kita. Okay, tengok yang ni dulu. Yang ni yang memang kata penting juga. Okay. Okay, dan kita tengok yang kelima adalah perlindungan jantung, yang mana kalau minyak zaitun ni dia akan membantu untuk meningkatkan nitrik oksida. Yang mana nitrik oksida ni dia memang dah ada dalam tubuh tapi dia akan berkurang seiring dengan masa. So bila kita minum zaitun, dia akan meningkatkan nitrik oksida ni, luaskan saluran darah, bantu sistem imuniti kita dan improve kita punya pengaliran darah. Okey. Kemudian yang keenam, dia anti kolesterol, yang mana kajian perubatan selepas 2 bulan, okey, berlaku penurunan sebanyak 20%. Yang ni kalau boleh, poin-poin yang sangat mudah ni, bukanlah mudah, tapi bila kita baca dan kita biasakan, okey, kita akan ada point untuk share dengan pelanggan, share dengan customer. Lepas ni Kak Cik share rahsia macam mana Kak Cik boleh, orang kata kan, untuk sahabat-sahabat pakat buat juga.
macam mana seorang customer ni dia membeli sampai setiap minggu dalam 400 lebih, tapi baru ni dia membeli sampai 1,500. Customer. Sebab apa? Ada cara dia. Kak Cik baru nampak beza tau. Sebab dah lama kata tak orang kata terlibat dengan ejen ni kan. Okay. So yang ketujuh, okay, adalah anti-diabetik, yang mana selepas 2 bulan kandungan glukosa dalam plasma tikus yang dirawat dengan hidroksityrosol, yang mana hidroksityrosol ni dalam ni lah, dalam parti minyak zaitun ada, dalam yang ni pun ada, olive pun ada. Okay, selepas 2 bulan kandungan gula, lebihan gula dalam darah tu turun sehingga 55%. Okay, so maksudnya kalau dia gula 12 mungkin jadi 6 macam tu. Kemudian yang ke-8, okay, PMZ ni kita tengok tadi bila dia daripada buah zaitun yang masak, keyword dia tuan-puan dirahmati Allah, dia kaya serat. Satu tadi dia kaya dengan yang ni, vitamin A, sebab dia buah zaitun yang masak. Okay, so dia bantu kesihatan mata dan paru-paru. Kak Cik sampai terlupa tadi nak sebut. Okay, so kalau kanak-kanak yang ada lelah, yang jenis batuk, jenis bernafas tak selesa dan sebagainya, maka kita akan rekomenkan parti minyak zaitun. Tapi ada cara dia. Okay, Kak Cik akan share. Okay, so anti sembelit lah. Dia kaya serat sebab apa? Dia adalah prebiotik. Prebiotik bermaksud, okay, dia adalah makanan untuk bakteria baik. Prebiotik. Maksudnya dia diperlukan untuk usus yang sihat. So, okay, ini adalah dos dia. Kak Cik saja share lah. Okay. Dos dia, Masya Allah, rupa-rupanya selama ni customer kita lari bukan sebab apa. Okay, kita bagi dos yang tidak sesuai. Sebenarnya dos ni kita boleh adjust. Cuma mengikut pengalaman Kak Cik bagi suggestion, dia bukan fix untuk semua, cuma Kak Cik bagi ni kalau ada soalan, tolonglah terus tanya. It's okay. Sebab orang kata kita bincang kan, kita sama-sama share, sahabat-sahabat pun ada ilmu, ada pengalaman yang sangat banyak, kita boleh sama-sama kongsi. So kalau dewasa, untuk parti minyak zaitun, 1 sudu besar memang tak cukup. Okay, so kalaulah sehat, okay, dengan ni, sehat, ambilan dia 1 kali sehari. Okay, perut kosong pagi atau sebelum tidur malam 2 hingga 3 sudu besar. Oh Kak Cik banyaknya. Kenapa banyak ni? Okay, 2 sudu besar untuk individu yang tidak ada obesity, maksudnya dia bukanlah kategori gemuk. Okay, yang tu kena test dia punya tak keluar pula. Dia punya berat lah, dia punya tak keluar pula kataannya tu. BMI, sorry. Okay, BMI. Kalaulah dia obesity, maka dia tak boleh 2 sudu besar. Dia perlu 3 sudu besar. 10 ml tu, maksudnya 30 ml. Kalau dia sihat, tapi maksudnya tubuh dia besar, sebenarnya dia perlu untuk ambil lebih supaya berlaku detox yang lebih bagus lah. Okay. Kemudian kalau ada masalah sembelit, masalah darah tinggi dan lain-lain, dia kena ambilan dia 2 kali sehari. So perut kosong pagi dan sebelum tidur malam. Okay. Masalah sembelit ataupun darah tinggi dan lain-lain, ambilan 2 kali sehari, perut kosong pagi dan sebelum tidur malam. Maksudnya right before sleep. Cara yang betul ni penting tak? Penting sangat-sangat. Sebab apa? Benda ni tak fix. Mungkin sudu tu boleh adjust 2 hingga 3 sudu besar. 3 hari pertama boleh try dulu 2 sudu besar. Tapi kalau tidak ada perubahan, barulah upkan dos. Okay? Kalau masalah lain pula, kanser dan lain-lain, okay, even kalau kencing manis, darah tinggi, sebenarnya yang ni dos untuk orang yang tak mampu untuk ambil yang ni. Okay, tak mampu untuk ambil olive. Okay, sebenarnya kalau untuk kanser, ambillah olive plus dan olive power up. Okay, so ni dos untuk kanak-kanak, tuan-puan boleh tengok kalau kanak-kanak bermula 6 bulan, okay, kongsikan dalam grup pelanggan dan sebagainya, kaedah pengambilan 1 sudu teh. Kalau yang ni yang Kak Cik duk apply lah untuk anak-anak. Memang seawal 6 bulan kita dah letak 1 sudu teh PMZ ni dalam bubur, dalam sayur diorang, dalam apa-apalah makanan ke, campur ke. Yang penting kita biasakan. Diorang tak ada masalah, tubuh diorang masih bersih lagi. Kita kena
kena jemput makanan-makanan yang berisi tinggi ni untuk masuk ke dalam tubuh anak-anak kita. Kemudian kalau sihat, ambil satu kali satu. Okey. 6 bulan ni, saat ni kalau yang jenis minum susu, memang Kak Cik letak dalam susu di sebelah pagi. Memang Alhamdulillah tidak ada sembelit. Anak-anak kita sekarang masalah apa? Masya Allah, masalah sembelit. So Kak Cik nak share rahsia macam mana kita nak sale. Inilah. Okay, atas permintaan dan atas mimpi berdua kepada Kak Cik untuk macam mana nak dengan perempuan dengan lebih baik. First kali adalah, okay, dalam minda kita, kita kena switch sesuatu yang mana Kak Cik tengok mungkinlah kebanyakan kita punya sharing, kita punya posting sebenarnya, kita banyak sangat fokus kepada produk kita. Cuba tuan-puan ambil masa sejenak. Kita selalu sebut, oh Olivi 30 kaya dengan 30 kali ganda. Olivi 30 sangat tinggi hydroxytyrosol. Olivi 30 is always about. Faham tak? Perasan tak? Kita selalu duk sembang pasal produk kita, selalu sembang pasal syarikat kita, selalu sembang. Customer dia tak nak tahu. Fokus kepada masalah pengguna. Bukan kelebihan produk kita, bukan kehebatan dia punya bacaan makmal ke apa ke. No. Maksudnya fokus. Bukan tak boleh sebut. Okay. Fokus. Okay. Contoh. Kalau dalam grup, apa yang Kak Cik biasa share, dalam grup pelanggan, okay, contoh hari ini Kak Cik share berkenaan dengan apakah kaedah makanan untuk masalah stroke. So kita bagi tau, walaupun kadang-kadang cara makan tu sama, tapi orang dia nak tahu kita ni fokus kepada masalah dia. Okay. Bagi contoh lah, okay. Masalah bantut, Kak Cik dah bagi contoh tu. Nombor satu, masalah bantut ataupun masalah malnutrition kan. Okay, kita boleh highlightkan minyak zaitun ni adalah keperluan nutrisi bagi pembesaran anak-anak. Ataupun kita, orang kata kalau dalam posting kita ataupun dalam sharing kita dalam grup, kita akan cakap ramainya lah anak-anak kita yang ada masalah bantut ni kan. Mesti risau bila anak-anak tak cukup berat, risau bila anak-anak tak cukup tinggi, risau bila anak-anak ni orang kata nampak dia punya pembesaran tu terganggu. Okey, so kita cakap sebab itulah ibu-ibu kalau boleh ayah-ayah biasakan bagi makanan yang bernutrisi tinggi seperti minyak zaitun kepada anak-anak. So sama juga bila kita contoh Kak Cik buat contohlah kita ambil siapa pula. Tadi yang buka lah ya, tak apalah. Okey. Contoh okey. Puan Latifah tadilah. Okey, contoh Kak Cik buat sembang lah ni. Contoh Puan Latifah ada anak, bila Kak Cik jumpa je dengan Puan Latifah, okey, Kak Cik akan tanya khabar. Puan Latifah macam mana anak-anak, sihat ke? Macam mana pembesaran diorang? Sebab sekarang yelah kan, orang kata kadang-kadang risau makanan ni banyak yang tidak sihat. Kita kadang-kadang pening nak pilih makanan ni. Just buka berkenaan dengan makanan dan pembesaran anak-anak. So, fokus kepada masalah diorang. Maksudnya kita cari apa lagi yang diorang perlu dan apa lagi masalah diorang, dan diorang pun mungkin akan terkeluar. Diorang tak selera makan lah, tak suka minum, tak suka makan sayur dan sebagainya. Maka kita akan cakap, oh why not try minyak zaitun? Sebab minyak zaitun ni dia punya nutrisi banyak. Nutrisi dia ada vitamin D dan sebagainya. Okay? Instead of kita, contohlah bila orang cakap, tak tahulah anak-anak ni tak suka makan sayur. Ambil lah minyak zaitun, Olivi 30, dia 30 kali ganda dia punya antioksida tu. Minyak zaitun ni dia tinggi. Maksudnya, nampak tak beza? Puan Latifah, tak apalah, respon lah kalau boleh. Nampak tak beza bila kita fokus pada pelanggan dengan kita fokus pada produk kita saja? Jelas ke tak? Just nak tahu. Sampai tak masuk Kak Cik? Puan Latifah tengah adjust. Okey? Okey, tak apa. Nanti Puan Latifah unmute. Contoh sembelit sama juga. Okey? Kita fokus kepada contoh dalam grup. Nampak tak beza dia Puan Latifah? Nampak beza. Nampak beza kan? Nampak beza, betul. The focus is the customer, not us. Betul. Letak center tu bukan ni dah. Letak customer. Okey? Dan bagi solusi pada masalah dia. Macam tu. So, okey. Kak Cik nak tanya soalan teruslah pada Puan Latifah. Okey. Contoh kalau ada customer telefon. Assalamualaikum Puan Latifah. Saya nak beli
Olivi 30 lah. Okey, apa respon Puan Latifah? Sebagai contoh. Respon pertama, bila orang telefon, Okey. normal, tak payah fikir pasal slide kat cik semua. Normal response bila orang telefon, bila Assalamualaikum Latifah, saya Syamila, saya nak beli minyak zaitun lah, Olivi 30. Apa respon Puan Latifah? Alhamdulillah, boleh. Okay, next question kalau ada. Next question. Boleh kita tanya? Berapa botol? Kenapa nak pilih Olivi 30? Okay. Dekat dah. Bagus. Okay, yang ni Kak Cik belajar daripada ni lah kan, kata coach-coach kat luar, daripada InScan dan sebagainya. Bila orang telefon je kita kan, cakap nak beli minyak zaitun Olivi ke, parti minyak zaitun ke, biasanya kita akan excited dah. Kita akan cakap, betternya beli Olivi 30 lah, sebab dia 30 kali ganda khasiat, ataupun ambil ekstrak pokok, Olivi Power Up. Kita dah nampak, sorry to say, sale kita dan juga kita punya produk sahaja. Instead of sepatutnya kita duduk dalam customer punya shoes kan, duduk dia di sebelah dia, jadi diri dia ada something yang dalam kepala dia tu. Dalam something. Tapi macam mana kita nak keluarkan benda tu? Dia takkan sesaja nak beli kan? Biasanya macam tu. So ayat kita tu, kalau boleh Kak Cik share ataupun Kak Cik syorkan, tanya dia, Puan boleh tahu masalah apa yang Puan hadapi, masalah apa yang perlu untuk Puan selesaikan, so saya boleh recommend the best product for you and your family. Nampak tak beza? Instead of one product, orang kata yang Kak Cik punya pengalaman ni, Kak Cik kata rasa excited nak share pada semua adalah dia tak berminat pun nak beli produk sebenarnya. Tapi bila kita share berkenaan dengan macam mana kaedah pemakanan untuk masalah lain, sebagai contoh sembelit kan, kita cakap dalam grup mungkin simple je, okay, hari ni saya nak share kaedah untuk atasi sembelit, pagi ambil 2 sudu besar, malam ambil 2 sudu besar. So insyaAllah sembelit ni kita tak nak banyakkan emotion, kita tak nak lah orang kata selalu rasa tak selesa bila masuk toilet, rasa macam stres sebab orang kata masalah sembelit ni mengganggu emosi dan sebagainya. So boleh try 2 sudu besar pagi dan 2 sudu besar malam minyak zaitun. So orang ni bila kena dengan masalah dia ataupun tak kena pun dengan masalah dia akan rasa nak tanya kita macam mana pula untuk kaedah pemakanan untuk masalah dia. Sebab dia nampak kita ni fokus kepada masalah, bukan fokus kepada produk. Okay, so kita kena switch sikit benda ni. Kalau tengok nombor 3, nombor 3 kekurangan serat. Okay, sama juga kalau anak-anak tak suka makan sayur apa semua, kita pun terus cakap, why not ambil makanan yang kita makan sikit je tapi nutrisi dia tinggi, macam minyak zaitun ke kan. Nampak tak? Yang lebih fokus kat dia. Sama juga untuk masalah lelah. Contoh yang kita cakap, ada ke dalam grup ni anak-anak yang ada masalah lelah, so kita pun share. Okay, kalau untuk yang 6 bulan sehingga 4 tahun, boleh bagi dalam 1 ke 2 sudu teh minyak zaitun. Tak ada masalah. Tak perlu bagi Olivi pun tak apa. Sebab minyak zaitun ni dia ada vitamin A kan. Masa tu boleh share facts. But the focus is the consumer, the customer. Okay. Alright. So keyword dia kalau Kak Cik lah, ni yang personally. So tuan-puan boleh reka ataupun boleh adakan keyword masing-masing. So Kak Cik punya keyword untuk PMZ is sembelit and serat. Sebab apa? Sembelit sebenarnya masalah universal. Sorry to say, kebanyakan diet kita, pemakanan kita daripada kecil, memang kita tak banyak sayur macam Mediterranean punya diet. Okay, so majority anak-anak kita, sebenarnya PMZ ni tak payahlah main market ni kan, market dewasa. Customer yang ada sekarang, bayangkan kalau tuan-puan ada 50 pelanggan sekarang, alah tak payah 50 lah, 20 je. 20 ni kalau beli sebotol seorang, dah berapa? 20 botol. Okay. Cuma tak payah fikir pasal tu, fikir untuk selesaikan masalah sembelit di kalangan anak-anak customer kita. Bahayanya sembelit, kesiannya anak-anak, 3 hari baru membuang. So, mainkan benda tu. Okay, fokus kepada, tengok silat-silat akhir bulan, anak-anak kita sendiri pun Masya Allah ada masalah ni. So, bagi solusi. Okay. Kalau ada soalan, boleh terus tanya. Okay, ni adalah Olivi 30. Mesti ramai nak tahu pasal Olivi 30 ni, masa sangat mencemburui kita.
Dah 9.41, tak apa Kak Cik, cepat sikit sebab tu point yang penting. Okay, so Olivi 30 ni semua kita tahu dah. Okay, Kak Cik tak perlu nak cakap. Olivi 30 memang hebat, memang dia tumbuh di gurun, so dia punya kemandirian dia tinggi, pokoknya tu bila nak adapt dengan gurun Sahara ni, dia akan hasilkan dia panggil survival instinct yang sangat hebat. Masya Allah, Allah bagi. Kemudian dia menghasilkan hidroksityrosol dan juga oleokantal yang mana 30 kali ganda berbanding minyak zaitun biasa yang lain. But sorry to say, customer kita dia tak nak tahu berapa puluh kali ganda, berapa ratus kali ganda. Dia nak tahu masalah kencing manis dia boleh selesai ke tidak. Apa cara makan. So sekali lagi kita fokus kepada pelanggan, jangan duk fokus nak cerita kita punya 30 kali ganda, 10 kali ganda, berapa kali ganda. So okay, yang ni Kak Cik share sekejap lagi, Kak Cik Risa tak ada masa. Okay, so kalau kita tengok minyak zaitun, kenapa ni Kak Cik share yang ni? Okay, kenapa zaitun ni kita panggil king of antioxidant. Okay, king of antioksidan bermaksud, antioksidan ni ada banyak. Kalau tengok kat sini kita ada vitamin C, kita ada green tea, kita ada grape seed extract, yang mana yang sekarang produk yang antara yang famous Vivix kan, daripada Shaklee tak silap kan. Herbalife. Shaklee tak silap. So banyak-banyak antioksidan yang ada di pasaran sana, Masya Allah. Hidroksityrosol dalam minyak zaitun adalah king yang paling cepat meresap, yang paling halus molekul dia. So yang ni yang kita nak buat jadi senjata untuk kita nak fokus pada customer. So kita pergi lagi. So ni kelebihan dia. Kalau ada yang tanya kelebihan, so dengan ukuran molekul yang sangat kecil, hidroksityrosol adalah polifenol yang paling mudah diasimilasi oleh tubuh manusia berbanding polifenol yang ditemui dalam buah-buahan dan sayur-sayuran lain. Hidroksityrosol yang hanya ada dalam zaitun ni adalah satu-satunya yang mampu melintasi lapisan darah di otak, ataupun kita panggil blood-brain barrier di otak. Maksudnya otak kita ni Masya Allah, Allah buat sangat kompleks, sangat halus. Sebenarnya tidak ada makanan lain ataupun bahan lain yang boleh tembus kecuali hidroksityrosol. So kita dah tahu ini dia punya kekuatan. So keyword dia, kenapa zaitun, kalau orang yang jenis yang belum beramal lagi dengan zaitun, sebagai contoh, dia duk makan lagi produk yang suplemen vitamin C ke vitamin E ke apa-apa vitamin, maksudnya dia ada kemampuan untuk beli zaitun tapi dia tak beli, kita kena cakap kat dia, bila mana keluar daripada mulut baginda Rasulullah SAW untuk makan zaitun, kalau boleh kita kena rebut, kerana bukan semua orang ada rezeki. Ada orang dia mampu beli semua benda tapi dia tak ada rezeki untuk menjamah makanan yang pernah masuk ke tubuh mulia Rasulullah SAW. Ada orang dia boleh pergi ke mana saja, dia boleh beli apa saja, tapi bila beli zaitun, mungkin isteri dia beli, anak dia beli, tapi dia tak ada rezeki untuk beramal dengan makanan yang disebut oleh baginda Rasulullah SAW. So kita kena cakap, pohon berkat ni bukan semua orang ada rezeki untuk makan. Bukan semua orang ada rezeki untuk makan. Bukan benda kecil-kecil ni, tuan-puan dan hormati Allah. Kita kena keyword tu kena strong. Pohon yang berkat, banyak kebaikan dalam setiap perkara. Keyword yang lain adalah molekulnya halus, penyerapannya pantas, dan yang paling penting hanya ada dalam zaitun. Sebab tu Al-Quran sandarkan kepada zaitun ini mubarakah. Kak Cik ulang sikitlah ayat ni. Tak boleh, dia kena sebut juga. Sebab ni adalah dapatan kajian masa Kak Cik. Dengan izin Allah Allah izinkan, kalau kita tengok dalam surah An-Nur, tak salah untuk kita bertadabbur, tuan-puan dan rahmati Allah. Yang mungkin pertama kali, yang mungkin kali kedua tak ada masalah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim, dalam surah An-Nur ayat 35 Allah sebut syajaratin mubarakatin zaitunatin la syarqiyyah wala gharbiyah. Pohon yang berkat iaitu zaitun. Ini adalah orang kata pengiktirafan Allah kepada pohon zaitun. Pohon yang berkat iaitu zaitun, yang mana dia tidak berada di timur dan juga tidak berada di barat. Bila kita tengok kepada tafsir, secara ringkasnya Kak Cik kongsikan di sini. Tafsirnya tafsir Ibn Kathir.
Imam Ibn Kathir kongsikan penafsiran ayat ni. Macam mana kita nak tahu zaitun tidak di timur, tidak di barat? Apa maksudnya? Kata Imam Ibn Kathir dalam kitabnya diambil penerangan daripada Ibn Abbas. Kata Ibn Abbas, hiya syajaratun fis sahra. Maksud zaitun tidak di timur, tidak di barat adalah pohon zaitun yang berada di gurun Sahara. Itu satu, ciri-ciri dia. Yang kedua, la yadhilluha syajar. Dia tidak boleh dilindungi oleh pokok, kata Ibn Abbas. Wala jabal ataupun gunung. Wala kahf ataupun gua. Wala yuwariha syai'un. Dan dia tidak boleh dilindungi oleh apa-apa. Maksudnya, kata Ibn Abbas, dia dan matahari saja. Dia bila di tengah gurun Sahara. Dan kata Ibn Abbas, wahiyya ajwadu li zaitiha. Zaitun yang mana ciri-ciri tadi adalah yang terbaik dibuat minyak. Masya Allah. Tuan-puan tengoklah kepada gambar di sebelah ni adalah gambar ladang Olivi 30, Olivi Power Up yang telah Allah izinkan sampai ke tangan kita pada hari ini. Okey, maksudnya apa juga ciri-ciri zaitun yang menepati yang disebut oleh Ibn Abbas ni, maka dia terbaik. So kita kena cari kat mana. Dan setakat yang Kak Cik buat tesis ni tesis Kak Cik, tesis berkenaan dengan zaitun, okey. So setakat kita cari ni, Masya Allah, hanya Olivi 30 yang memenuhi ciri-ciri yang disebut oleh Al-Quran ini. So yang sampai kepada kita adalah minyak zaitun yang memenuhi ciri-ciri yang disebut oleh Al-Quran. Dan kalau kita tengok bila Ibn Abbas kata wahiyya ajwadu li zaitiha, yang terbaik minyaknya, kita tengok pula kat sini ni. Okey, memanglah kalau bandingkan minyak zaitun kita, minyak zaitun gurun Sahara dibandingkan minyak zaitun yang bukan gurun Sahara, minyak zaitun yang bukan gurun Sahara dengan minyak zaitun yang gurun Sahara, beza dia 30 kali ganda. Dan memang terbukti zaitun di gurun Sahara ni wahiyya ajwadu li zaitiha, paling cantik minyak dia, paling terbaik minyak dia, membenarkan Al-Quran dan Ibn Abbas radhiyallahu anhu tadi. Okey, so kita tengok. Okay, so keyword yang lain untuk Olivi 30 adalah satunya buah dalam Quran, kemudian pohon yang berkat, disandarkan dengan berkat. Okay, penuhi ciri-ciri yang ada dalam Al-Quran. Surah An-Nur tadi, dia ada hydroxytyrosol, dan Olivi minyak zaitun yang paling tinggi nilai hydroxytyrosol. Maksudnya Olivi 30 dan Olivi Power Up. So kita nak tengok macam mana kita nak close sale ataupun kita nak bantu pengguna kat luar sana. So poin-poin ni, okey, sama. Okey, Kak Cik tak nak ulang sangat sebab kita kesuntukan masa. Sembang santai kan, tapi insya-Allah mudahan ada manfaatnya. Okey, so muka surat yang Kak Cik tunjuk adalah muka surat dalam buku Olive Oil Antioxidants ni, Treasure for Your Health. Okey, scientific study. So boleh tanya Mimi, buku ni buku yang sangat istimewa. Okey, so kalau anti cancer surat 67. Okey, boleh tengok surat 67. Kalau boleh ada selalu, so kita ada gambar tikus kat situ. Okey. Hari pertama, Masya Allah. Okey, hari ke-12 tidak ada lagi tumor. Hari pertama ada tumor, hari ke-9 Masya Allah tidak ada lagi tumor. So benda ni kita kena yakin, bila Al-Quran dah sebut, pencipta kita yang menjadikan kita dah sebut dalam Al-Quran, kenapa kita sibuk cari suplemen yang dibuat oleh makhluk? Bukanlah Kak Cik rigid, oh tak boleh makan yang lain. Tidak tuan-puan rahmati Allah. Tapi fokus kita tu adalah makanan yang mana disebut oleh Al-Quran. Kerana kita yakin Al-Quran itu panduan kita. Baginda Rasulullah tu ikutan kita. So kita kena letak fokus kita kepada makanan-makanan Al-Quran dulu. Nak amal yang lain, yes. But then. Tapi sebenarnya mencukupi dah. Kalau betul-betul kena cara insya-Allah. Okay. So anti radang, okay, surat 71, okay, boleh tengok. Sebab kita nak tengok macam mana kita nak close sale. Okay, yang ni boleh rujuk pada, okay, ni cara makan. Kalau PMZ tadi, parti minyak zaitun tadi, kita ambil 2 sudu besar kalau tuan-puan perasan. Okay, untuk dewasa 12 tahun ke atas, sihat saja, ambillah 1 kali sehari. Sebenarnya cukup dah. Okay, perut kosong pagi atau sebelum tidur malam, 1 hingga 2 sudu besar. Maksudnya anak-anak kita, anak-anak dara ke, turuna ke, sekarang lagi dah kena start minum minyak zaitun. Anak-anak Kak Cik ni, Masya Allah ni, pagi ni suap dengan tudung je. Okay? Sebab apa? Sebab kita nak biasakan tubuh dia orang dengan makanan yang sihat. Kalau kita dah ambil makanan yang tidak sihat, jangan tanya kenapa tubuh kita tidak sihat. Okay? So kalau untuk masalah darah tinggi,
kolesterol, diabetes, kena ambil, wajib ambil 2 kali sehari. Okey. Perut kosong pagi dan sebelum tidur malam. So perut kosong pagi ni, bila tadi kita dah sebut pasal hadis baginda Rasulullah SAW yang suruh kita ambil, bukan mak kita, bukan ayah kita. So kalau boleh pagi-pagi tu kita dah mulakan hari kita dengan mengingati baginda Rasulullah SAW. Kita bangun pagi, bila kita buka yang ni, bismillahirrahmanirrahim, ya Allah aku nak beramal dengan makanan yang disuruh makan oleh kekasihmu, ya Allah. Izinkan kesembuhan melalui barakahnya zaitun. Cuba kita amalkan macam tu. Kita ajarkan pada pelanggan kita. Kan lain rasa dia. Kita cakap, akak, kita amal ni, niat bukan hanya sebab nak sihat. Nombor 1 adalah nak ikut baginda Rasulullah SAW. Takkan Rasulullah tak buat benda yang disuruh. Rasulullah kata makan dan sapu, maka kita pun turut ikut sekali makan dan sapu zaitun. Kemudian baru kita niat sebagai syifa, sebagai penawar, sebagai berkat, okay? Dengan izin Allah. Okay, so kalau untuk kanak-kanak, okay, kalau kanser setiap 6 jam 1 hingga 2 sudu besar, okay, yang ni memang ada testimoni dengan izin Allah. Last 2 weeks, seorang pengguna usia 17 tahun, doktor sahkan kanser, dia ambil Olivi dan juga Cuketin, okay, setiap 6 jam 1 sudu besar. Dia usia 17 tahun. Okay, setiap 6 jam ambil 1 sudu besar, sehinggalah Allah izinkan dalam masa 1 minggu saja tidak ada sel kanser yang berbaki dalam tubuh dengan izin Allah. Sebab tu kena yakin dulu. Sebab kalau bukan sabit Olivi pun Allah boleh bagi kesembuhan, tapi Allah nak kita ikhtiar. So ikhtiarlah dengan yang terbaik yang mana disebut dalam kitabullah. Okey, ni kalau sihat. Boleh campur dalam susu dan sebagainya, samalah. Okey, macam mana nak close sale pula? Macam mana nak close sale sampai sekali beli sampai 4 botol ke, ataupun dia tak pernah putus. Yang penting kita niatkan fokus kepada masalah pengguna, sekali lagi bagi solusi. Contohnya darah tinggi. Okay, bila orang telefon, contoh tadi kan Kak Cik bersembang dengan Puan Latifah. Bila orang telefon saja, saya nak minyak zaitun Olive 30. Oh boleh. Boleh. Kita pun terus cakap, ambil dengan Cuketin, sebab basic dia dengan Cuketin. No, kalau boleh jangan sembang lagi pasal hal produk. Tanya masalah dia dulu. Sebab Kak Cik dah buat satu kesilapan baru ni. Customer yang high profile, tapi bila dia nak beli Olive dan juga Olive Power Up, Kak Cik terus bagi dia Olive dengan Olive Power Up. Rupanya dia ada masalah sembelit kronik. Kemungkinan masalah sembelit yang kronik dia tak selesai dengan Olive 30 dan Olive Power Up. Dia kena ada juga pati minyak zaitun. So please tanya masalah dia orang. Tanya, puan apa masalah ataupun what is your concern, apa keperluan puan nak dapatkan minyak zaitun supaya saya boleh bagi kaedah yang terbaik, bagi kaedah pemakanan dan sinergi pemakanan yang sesuai dengan masalah puan. So dia rasa macam Allah bestnya. Kalau kita tengah cari ubat untuk anak kita lelah sebagai contoh, cuba kita bayangkan sekejap. 1 minit, jom kita bayangkan sekejap. Okay, ya Allah anak aku lelah ni, apalah kita nak buat kan. Okay, orang kata ada ni ubat untuk lelah. Kita telefon je, cakap nak beli ni ubat ni. Dia cakap apa masalah anak puan, masalah puan, saya nak bantu, nak bagi cara makan sesuai, nak bagi set yang sesuai. So kita akan rasa, oh lain lah, bukan setakat nak menjual. Okay, but kita memang nak bantu. Okay, so nombor 1 masalah darah tinggi, contohnya Olive Plus ni adalah satu keperluan, satu makanan, satu keperluan nutrisi untuk meluaskan arteri. Kalau dia tanya detail, then we explain yang mana minyak zaitun ni memang kita nak, orang kata memang minyak zaitun ni mampu untuk meningkatkan nitric oxide. Nitric oxide ni kerja dia vasodilator gas. Dia memang akan luaskan arteri. So kita kena tahu dulu masalah darah tinggi ke. So kita kena tanya dia, apa masalah. Yang kedua, diabetik. Kalaulah dia masalah kencing manis, cakap dia, puan, minyak zaitun dan Olive Power Up ke kalau nak share adalah sumber antioksidan yang sangat hebat. Dia akan baiki sensitivity insulin balik. So insya-Allah masalah diabetik tu, okay, kita harap ada improvement, sebab kalau ikut kajian pun dia boleh kurangkan sehingga dalam masa 2 bulan dia boleh kurangkan sehingga 50% dia punya masalah glukos, lebihan gula dalam darah. Sama juga kolesterol. Apa ayat dia kita nak guna?
kalau puan ada masalah kolesterol, LDL, okey. Minyak zaitun ni dia lemak yang sihat, dia akan lawan kolesterol dan lemak jahat dalam tubuh. Customer dia tak nak tahu yang pelik-pelik, dia nak tahu selesai tak masalah dia. Kalau selesai, berapa pun harga, biasanya macam tu. InsyaAllah. Kemudian kanser, kita boleh share oleo kantal dalam minyak zaitun, dia mampu untuk bunuh sel kanser kurang daripada 60 minit. So benda-benda ni kita highlightkan yang penting masalah pengguna. Kalau kita tak tahu, teruskan belajar. Tim Olive House Central sangat-sangat ramai perawat yang hebat-hebat, yang mana guru-guru Kak Cik semua. Cuma Kak Cik nak share ni dari sudut, kita switch sikit je. Instead of this is our focus, just switch kepada masalah pelanggan is our focus. It's always about our customer. Apa lagi dia punya masalah yang tak selesai. Mungkin yang mana yang tak repeat dengan kita tu bukan apa, masalah dia tak selesai. Mungkin kita bagi dos tak cukup, dia punya masalah tak selesai, makin teruk. So kita kena fokus kepada masalah dan pastikan dekat detail pelanggan kita tu kita dah tahu, take note. Dia ni masalah apa, dia ni masalah apa, dia ni masalah apa. Dah selesai belum? Dah selesai belum? Okay? InsyaAllah. Alright. Ada soalan tak? Kak Cik nak tengok dalam chat lah sekejap. Okay. Tadi Miss cakap seeloknya habis cepat. Okay, thank you. Ada soalan okey. Kenapa seeloknya kita habiskan secepat yang mungkin minyak zaitun? Sebab bila kita buka je penutup ni, masa minyak zaitun tadi diperah, dia akan bersambung, tik 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 tik, masa tu bersambung. Maksudnya macam mana? Contoh, kalau kita kupas buah apple, kita biarkan 1 jam. Cuba tengok apa jadi? Dia akan jadi hitam. So hitam tu is the oxidation process, proses oksidasi. So bila oksidasi, dia akan jadi bukanlah rosak, dia kurang khasiat. Minyak zaitun sebenarnya dia sangat kuat dan sangat tahan lah. Okay, so kalau kita nak kata khasiat yang maksimum, okay, kita share dengan suami, share dalam satu rumah tu, kalau boleh 2 minggu dah habis dah minyak zaitun kita ni. Okey, siapa? Okey, kalau dah 2 minggu dah habis minyak zaitun kita ni. Sebab apa kita nak khasiat yang maksimum? Sebab dalam ni kan dia masukkan nitrogen. So nitrogen freeze the time. Kalau tadi di usia dia tu 24 jam, lepas 24 jam diperah, dia dah masuk botol, dia keluarkan oksigen, so masa dia terhenti di situ. Dia usia dia baru 24 jam, bila kita dah buka, dia dah start masa dia 24 jam, 25 jam, 26 jam, sehari, 2 hari, 3 hari. Okay? So jelas tak? Kalau tak jelas, message lagi sekali ya. Kalau tak jelas. Okay? Puan Latifah, okay, jelas. Okay, ada soalan lain? Adalah maksudnya sekali ambilan untuk malam, 2 hingga 3 sudu besar. Ya, betul. Sekali ambilan. Okay? Sekali ambilan, kita ambil 2 hingga 3 sudu besar kalau masalah darah tinggi. Kalau parti minyak zaitun, kalau yang ni 1 hingga 2 sudu besar. Kalau tubuh besar, maka kena 2 sudu besar. Kalau tubuh biasa, 1 sudu besar 2 kali sehari. Okay? Kalau tak jelas, tak apa. Tanya lagi sekali dengan Kak Cik. Okay, makan sebelum tidur tu, nak kena ada jarak masa selepas makan malam tak? Okay, actually yang terbaik adalah kenapa kita makan pagi sebelum breakfast and then malam betul-betul right before sleep, betul-betul sebelum tidur supaya tubuh kita hanya absorb zaitun saja. So betul-betul sebelum tidur kita minum zaitun dan kita tidur, kita rehat. Okay, macam tu. Untuk yang hamil dalam pantang, memang boleh ambil zaitun dan wajib ambil zaitun. Kak Cik hanya ambil zaitun saja dalam pantang tu, baby 4 bulan dah bunyi dia tu. Okay, 4 bulan lepas Kak Cik memang ambil sepenuhnya minyak zaitun dan set detox. Termasuklah cuketin dan sebagainya. Okay. Ada soalan ke Tuan Sutin? Tuan Sutin ada soalan? Tak ada. Okay, kalau tak ada kita mutekan dulu mic ya. Okay, kalau sihat, ada masalah tak ambil pagi dan malam? Kalau sihat ambil 2 kali sehari lagi bagus, tak ada masalah. Okay, sebab sebenarnya tubuh kita ni setiap hari berlaku proses oksidasi. Sebenarnya lagi bagus kalau ambil 2 kali. Okay, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
Okey. Okey, masuk. Assalamualaikum. Okey, boleh tanya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam, boleh teruskan tanya. Saya nak tanya tentang CKD, macam mana penggunaan dia? CKD maksudnya? Sekejap internet kacik tak Kronik clear. kidney disease. Oh, Cara okey. pemakanan dia. Okey, kalau untuk masalah buah pinggang okey. Boleh ambil minyak zaitun. Boleh ambil minyak zaitun pagi. Dia obesity ke tak? Lebih berat tapi tak terlalu berat lah. Okey, kalau lebih berat tapi tak terlalu berat, sebab biasa masalah kidney dia tak boleh ambil air yang banyak kan. So bila dia tak boleh ambil air yang banyak, okey. Mula dulu dengan dengan minyak zaitun, olive 30 pagi dan malam. Okey. Kemudian malam ambil olive power up. Sorry, internet kacik dia. Dos dia 1 sudu besar pagi minyak zaitun olive, 1 sudu besar minyak zaitun olive malam. Okey. Lepas tu malam ambil olive power up sekali. 1 sudu teh. Okey. Putus kan. Hello. Nak kacik? Hello. Sekejap tak dengar pula suara kacik. Okey, masalah line kot. Sila dulu. Hello. Ada kacik? Ada. Ya. Sorry. Internet problem sekejap. Okey. Kacik sambung Okey, so untuk soalan tadi, 1 sudu pagi, 1 sudu besar pagi dan 1 sudu besar malam, olive plus. Kemudian malam ambil olive power up. Bergantung kepada individu, tapi kacik syorkan try malam dulu 1 sudu teh. Okey. Jangan terlalu banyak lagi lah, maksudnya cuba dulu dan tengok kesesuaian tubuh. Ada tubuh dia tak sesuai, kena kurangkan dulu dos maksudnya. Okey, try buat dulu 2 kali sehari, 1 sudu besar pagi dan malam olive. Okey. Okey, so just tunjuk je slide olive power up ni. Dia semua tengok olive power up. Okey. Dan dos dia lah. Okey, antioksidan ni sama seperti olive plus, cuma kita tahu dia 62 kali ganda lebih kuat daripada olive 30. Dan kalau orang tanya, kenapa saya kena ambil olive power up, saya kena ambil minyak zaitun. Yang paling penting adalah absorption pokok dan minyak zaitun dia berbeza, dan minyak zaitun dia ada painkiller, dia ada tahan sakit. So kalau orang yang ambil olive power up saja, mungkin dia tend to nak demam, sakit urat tu lebih. Mungkin. Ada setengah orang dia tak rasa apa-apa. Cuma yang terbaik is to combine. Yang terbaik Ultra Pop tu boleh try yang jenis combine. Ini adalah antara inilah just cara lah penggunaan olive power up. Kak Cik, boleh saya tanya sikit? Boleh Puan Sarafah. Ya, boleh. Sila. Apa soalannya? Putus-putus je daripada tadi ni baru dapat betul. Macam ni, saya ada satu customer, dia dah ambil, ada seorang customer, dia ada sakit dekat perut. Dia rasa seolah-olah macam
peranakan tu macam sakit, macam peranakan melekat dekat usus dia. Dia dah pergi dekat hospital semua. Hospital kata okey, tak ada apa masalah. So saya cadangkan dia ambil PMZ dengan sari cuketin. Dia dah ambil PMZ tu 1 botol. Lepas tu sari cuketin tu dia bancuh dalam air 750 ml tu, satu sudu besar. Lepas tu dia minum untuk 2 hari lah. Dia cakap bila dia minum tu, okey, dia rasa kurang sakit. Alhamdulillah, kurang sakit. Tapi saya tak tahu mungkin dia punya kesan tu kot. Dia bila dia datang bulan, bila dah habis satu set tu, bila dia datang bulan, okey, hari pertama sampai hari ke-7 tu okey. Lepas tu dia stop dalam 4 hari. Lepas tu hari ke-5 tu dia ada balik sampai jumpa balik minggu kedua tu dia jadi banyak balik. Saya dah tanya-tanya senior yang lain belum dapat jawapan lagi. Tak apa, macam ni sebenarnya. Macam mana? Bukan. Puan Syarifah. Biasanya yang ada masalah perut ni sebenarnya majoriti lah. Kak Cik boleh cakap majoriti. Kalau yang jenis masalah perut ni kena check dia ada sembelit ke tidak. Sebenarnya dia bermula pada sembelit. Dan yang paling dahsyat sekali, kebanyakan pengguna kita, bila kita tanya dia sembelit ke tidak, dia jawab tidak. Dan bila kita tanya lagi, membuang berapa kali sehari, dia jawab 3 hari sekali. Maksudnya dia tak faham sembelit tu bermaksud, okey, bukanlah payah membuang sahaja, tetapi dia kena pembuangan setiap hari, barulah bukan sembelit. Kan? Maksudnya kena membuang setiap hari, barulah bukan sembelit. Maksudnya ada orang ingat sembelit ni macam payah nak meneran, nak membuang, tu je sembelit. Sedangkan kalau kita tidak membuang setiap hari, itu pun sembelit juga. Maksudnya wajib kita setiap hari sekurang-kurangnya 1 ke 2 kali. Paling kurang sekali lah. Kena membuang. Membuang air besar. Maksudnya Puan Syarifah cuba cek, tanya dia untuk semua pelanggan lah sebenarnya. Adakah dia membuang setiap hari? Tanya macam tu je. Adakah dia membuang setiap hari? Okey, Puan Syarifah mungkin internet problem kan? Mungkin lepas ni Mimi boleh share. Okey. Tanya dekat pelanggan, okey. Okey, Puan Syarifah, okey. Tanya dekat pelanggan berapa kali dia tak apa mungkin saya boleh kirakan. So tanya dekat dia berapa kali dia membuang, and then basic tu okey dah Puan Syarifah. Teruskan, dan sebenarnya kalau untuk orang perempuan jus delima wajib. Tak perlu ganti tapi tambah jus delima untuk rawatan rahim pula. Untuk rawatan hormon. Okey. Maknanya teruskan tambah dengan jus delima ya? Ya betul. Ya betul. Okey, baik. Okey. Terima kasih banyak. Okey. Sama-sama. Okey, baik. Kita tengok okey. Sama-sama. Okey, so cadangan untuk Olivi Power Up, Kak Cik ada kat sini, tunjuk kat sini. So kalau dewasa sihat, ambil sekali sehari pun dah cukup. Kalau kurang sihat, okey. Kalau kurang sihat yang teruk, barulah ambil 2 kali. Tapi Kak Cik syorkan ambil dulu sekali sehari. Tengok untuk 1 minggu, 2 minggu, even kalau dia ada darah tinggi, masalah kolesterol dan sebagainya, cuba ambil 1 kali sehari dulu, then baru upkan dos. Okey. Kak Cik punya pengguna seorang yang beramal lebih kurang 6 bulan, yang ni boleh share cerita ni kepada pelanggan yang lain yang baru nak amalkan. Okay. Bila dia makan 6 bulan, Masya Allah dengan izin Allah, dia tak perlu ambil 4 jenis ubat darah tinggi yang dia dah ambil 30 tahun. So keadaannya dia tak selesa ambil waktu malam sebab dia jadi energetik, dia jadi terlalu sehat. Okay. So dia ambil waktu pagi. Dia ambil Olivi Power Up ni waktu pagi. So tak ada masalah. Yang penting sekarang ni dia ambil Olivi 30, Olivi Power Up dan Set Detox. Okay. So dia ambil tu dengan izin Allah, sekarang dia tak boleh ambil ubat darah tinggi. Ambil dia akan jadi darah rendah. Kalau dia ambil, dia akan jadi darah rendah. Sebab apa? Sebab tubuh dia telah dirawat oleh antioksidan tadi. Okay. So penting untuk kita share dengan dia, dan kita kena tahu masalah dia dulu, dan kita cari solusi. Okay. Okay. Ada tak soalan? Okay. Ada yang minta share slide dan copy recording. Memang insyaAllah Kak Cik akan bagi slide ni. Cuma Cik minta
minta tolong sangat dengan semua ni bukan tontonan awam. Kalau Kak Cik kena cakap dengan KM. Sebab apa? Bila makanan kita range makan bukan ubat, sebenarnya Kak Cik tak boleh letak ni berapa sudu, sakit berapa sudu, dia akan jadi seperti ubat. Okay? So kalau boleh tuan-puan, kalau nak buat sebagai copywriting dalam grup dan sebagainya boleh, tapi bukan letak slide ni terus. Okay? So jangan share di Facebook ke, jangan share dekat dalam status ke, sebab dia tak sesuai. Sebab kita makanan, kita tidak ada cara makan yang rigid lah macam ni kan. Tapi Kak Cik buat ni untuk mempermudahkan sahabat-sahabat nak bagi kaedah pada pelanggan lah. Okay? So kita akan share slide, tapi tolong jangan expose to public lah, jangan share secara terbuka. Nanti tak boleh buat kelas dah dengan Kak Cik. Kenapa Kak Cik dah kena ban dah dengan KKM, na'udzubillah. Okay, okay, so insya-Allah kita akan share dan recording rasanya Mimi record ni. Okay, so fokus je. Okay, macam mana kita nak close sale Olive Power Up? Okay, sebenarnya first kali kita nak kena maklum kepada pelanggan adalah bila Quran sebut pohon yang berkat, okay, bukan minyak yang berkat. So kalau boleh kita rebut minyak, kita rebut khasiat pohon zaitun tu secara keseluruhan. Sebab orang yang dah cuba Olive Power Up, dia tak nak tinggal dah, insya-Allah. Customer Kak Cik yang last week dia membeli sampai 1,500. Okay, sebab dia bagi kat mak ayah dia punya family semua makan. Sebab apa? Dia rasa masalah dia selesai. Sebab apa? Kita kena nampakkan kepentingan untuk kita cuba dulu ikut Al-Quran. Yang kelebihan dia semua tu akan datang, insya-Allah. Seperti mana kita share lah juga testimoni-testimoni yang sebelum ni dan sebagainya. And then yang lain tu lebih kurang samalah dengan Olive 30, dia punya khasiat. Okay, so Kak Cik biasa akan syorkan yang ni, Olive 30 dan Olive Power Up, yang mana kat sini dia ada khasiat satu pohon zaitun yang lengkap. Sebab kita nak sahut seruan Al-Quran yang mana sebut syajaratin mubarakah, pohon yang berkat. Okay, sebelum kita akhiri, kita dah 10 suku. Kak Cik sekadar nak share lah, bila kita sebut syajaratin mubarakah, pohon yang berkat. Okay, bila kita sebut pohon yang berkat, ramai di antara kita bila kata pohon berkat ni, kita fahamlah tadi Kak Cik cakap al-kathratu fi kulli khair, banyaknya kebaikan dalam setiap perkara. Tapi kalau kita tengok lagi dalam Al-Quran, kita nak feel lagi zaitun ni memang masya-Allah sangat istimewa. Bila kita tengok dalam Al-Quran, apa lagi benda lain yang Allah gunakan juga mubarakah? Apa lagi yang Allah gunakan perkataan mubarakah? Kita tengok rupanya malam turunnya Al-Quran, masya-Allah tuan-puan, Allah sebutkan sebagai malam yang Lailatul Mubarakah, malam yang penuh dengan keberkatan. Malam turunnya Al-Quran, besar tak malam yang mana Al-Quran itu diturunkan? Sangat-sangat besar. Dan bayangkan perkataan yang sama yang Allah sandarkan zaitun kepada mubarakah. Perkataan yang sama yang Allah gunakan untuk mengiktiraf zaitun. So kita kena orang kata cakna ambil berat, yang mana tadi ada soalan, boleh tak ibu mengandung, ibu yang hamil ambil zaitun? Sebenarnya wajib untuk ibu yang hamil, ibu yang dalam pantang, ibu yang bila-bila lah yang bernama ibu ni, jangan tinggalkan makanan-makanan yang disebut dalam Al-Quran. Manfaat dia sangat-sangat hebat untuk anak-anak dan juga untuk diri ibu tu sendiri. Okay, so ada tak lagi soalan last lah sebelum kita berakhir? Okay, mungkin boleh cakap kat Mimi lah kalau rasa okey kita buat second session ke, ataupun kita nak sentuh produk-produk lain pula, tak ada masalah, insya-Allah Kak Cik boleh kita boleh plan lah. Okay, ada soalan lagi? Ada soalan lagi? Okay, so kalau untuk ibu-ibu yang dalam pantang semua tadi, okay, Kak Cik nak share satu tips Sebab apa biasanya anak-anak kita kembung dan sebagainya. Ni masalah ni kan, highlight masalah. Kembung lah, sakit perut lah, masalah menangis lah, sebenarnya tak selesai dekat pencernaan mak tadi.
So mak tu kena rawat dia, tubuh dia tak boleh bagi ada sembelit, dia kena ada serat yang cukup. Dia wajib amalkan pati minyak zaitun. Lagi-lagi kalau yang ada jahitan dan sebagainya, kita kena perbanyakkan makanan yang tinggi serat. Banyakkan makanan yang tinggi serat dan wajib sapulah zaitun pada seluruh tubuh anak anda supaya terhindar daripada apa-apalah mudarat dan sebagainya. Yang penting berkat tu, kita doa supaya Allah izinkan keberkatan melalui pohon zaitun dan melalui minyak zaitun. So sapu. Kalau seorang doktor di sini, doktor yang aktif berdakwah, Dr. Iqbal, dia share pada Kak Cik, dia kata kalau boleh anak-anak ni pastikan sekali seumur hidup terlumur satu tubuh dia tu dengan minyak zaitun. Kita pun kalau tak sempat kan, pastikan satu tubuh ni dilumurkan dengan minyak zaitun. Masa tu kita nak Al-Fatihah, kita nak 3 kul, kita nak selawat, kita nak baca ayat kursi, tak ada masalah. Yang penting kita ikut yang Nabi sabdakan tadi, Nabi suruh tadi, kulu zait wadahinu bihi, makan dan sapu, jangan tinggal sapu. Tolong jangan tinggal apa yang baginda Rasulullah SAW suruh kita. Okey? So ada soalan lagi tak? Semua okey? Semua dah macam bila Kak Cik nak berhenti ni? Boring dah ni Kak Cik. Malam dah. Okey. Okey, kalau ada soalan. Kalau untuk bisul, okey, sebenarnya first untuk masalah bisul, kita sapu dulu cuketin, tekap dengan apa dipanggil tisu, okey, sapu dulu cuketin, kemudian bagi kering, kemudian baru ambil, baru letak Olivi 30. InsyaAllah memang sangat-sangat membantu. Sama juga macam ketuat ke, apa-apalah masalah kulit, sebenarnya antiseptik ada pada syari cuketin, kemudian barulah sapu dengan minyak zaitun. Okey. Okey, Kak Cik rasa setakat tu saja. Kita nak ambil gambar ramai-ramai. Apa yang baik tu daripada Allah. Okey, sorry ada soalan lagi. Okey Kak Cik, boleh guna tak opium berkulat? Boleh guna. Oh sorry, opium dia berkulat untuk sapuan boleh. Tak ada masalah. Cuba try. Kalau gatal, maksudnya tak boleh. Kalau tak ada masalah, kalau boleh buang dia punya kulat tu dan guna yang mana yang lain tu lah. Okay, untuk ibu yang baru melalui Caesar. Okey, tak ada masalah. Caesar lagi lah kena ambil minyak zaitun, Olivi Power Up, Set Detox. Ambil dua kali sehari. Olivi pagi satu sudu besar, malam ambil 2 sudu besar, ambil sekali opium 1 sudu teh, ambil Set Detox 2 kali sehari. Tak ada masalah. Caesar lagi lah bagus. Ambil, amalkan. Okey? Okey, Kak Cik rasa tak ada soalan. Kalau urgent, okey, tuan-puan rahmati Allah, tanyalah pada Cik Mimi kita yang sangat baik hati, sangat membantu. Kalau apa-apa Mimi akan tanya juga pada sini-sini yang lain, tanya juga pada Kak Cik, semualah. Okey, Mimi ni dia lagi lah, dia bab nutrisi ni. Kak Cik ni kena belajar juga dengan Mimi. Okay, so kita sama-sama sharing. Okay, jadi apa yang baik tu daripada Allah, apa yang kurang tu daripada Kak Cik. Aku qouli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Okay, ada yang kecil ni. Tengok. Waktu tidur. Okay, Kak Cik serahkan pada Mimi lah. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Kak Cik atas perkongsian yang diberikan malam ni. Sangat-sangat padat dan berinformasi lah pada ejen-ejen kita malam ni kan. Walaupun masa yang singkat, tapi harap ejen-ejen dapat grab point-point penting dan diharapkan ejen-ejen dapat at least 3 point utama lah kan. Mungkin lepas ni boleh share dekat dalam group apa point-point yang ejen-ejen dapat malam ni. Untuk kongsikan bersama para pelanggan selepas ini insyaAllah. Okay, sebelum tu nak minta semua on video dulu boleh? Kita tak gambar sekejap. Ramai juga yang join kita malam ni, alhamdulillah. Okay. Stop sharing. Kak Cik boleh stop sharing tak? Okay.
Okey, dah. Sorry, lupa. Okay, dah. Okay. Okay, tak apalah, kita tangkap gambar mana yang ada ni dulu. Sekejap kita tak gambar dulu Okay, ready semua? Okay, 1, 2, 3. Okay, sekejap 2 kali Okay, sekali lagi. Cik Arif, okay tak tu? Okay. 1, 2, 3. Okay. Okay, terima kasih semua yang hadir malam ni. Okay. Sebelum tu kita tutup majlis kita dengan tasbih kifarah dan surah Wal-As. Okay, terima kasih sekali lagi pada semua ejen dan juga Kak Cik. Semoga kita jumpa lagi untuk next class Okay, sebelum tu nanti saya akan share borang evaluasi. Saya nak minta semua ejen-ejen berikan sedikit pandangan lah untuk kelas kita malam ni, insyaAllah. Okay. Itu saja. Okay, bolehlah nak nak on speaker kan, ucap terima kasih pada Kak Cik. Terima kasih Kak Cik. Terima kasih Mimi. Sama-sama. Nak lagi satu siri. Sama, nanti kita jumpa lagi. InsyaAllah. InsyaAllah. 1 jam tak cukup. Tak cukup Tak satu cukup. guru. Sebenarnya nak tanya banyak InsyaAllah, 1 lagi. jam memang ni dah. Dia cakap kat Mimi. Kena banyak siri. InsyaAllah. InsyaAllah. Okay. InsyaAllah. Nanti kita fokus kepada pelanggan lebih lagi, insyaAllah. Kan? Satu-satu. Alhamdulillah. Terima kasih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi